Enam proses penting yang relevan dan harus diberi perhatian supaya kita benar-benar dapat menyelami isi kandungan perpaduan itu. Enam proses tersebut ialah integrasi, akomodasi, amalgamasi, alkulturasi, asimilasi dan segrasi. Kesemua proses ini akan diperhalusi satu persatu supaya kefahaman mengenainya dapat dipertingkatkan. Seterusnya dapat dinilai semula sama ada proses ini masih segar dalam masyarakat pada hari ini atau telah mula longgar ditelan kemodenan. Apa itu integrasi? Berasal dari perkataan bahasa Inggeris iaitu integration. Menurut Kamus Dewan, edisi keempat 2007, integrasi adalah tindakan bergabung, menggabungkan dan menyatukan bahagian sehingga menjadi sebahagian daripada keseluruhan. Integrasi juga dirujuk kepada proses penyatuan masyarakat yang berbilang kaum, kepercayaan agama yang berlainan untuk menjadi satu entiti yang terikat oleh norma dan nilai murni masyarakat sejagat. Perkataan integrasi pada hari ini kebanyakannya digunakan sebagai konsep sosial yang merangkumi bidang yang berbeza seperti sosial, wilayah, ekonomi, agama, kaum, integrasi, organisasi dan lain-lain. Contoh integrasi di dalam bidang ekonomi melibatkan perjanjian ekonomi antara negara-negara untuk mewujudkan modal aliran, trafik, buruh, barangan dan perkhidmatan yang lebih bebas antara negara-negara. Bentuk integrasi ekonomi yang digunakan adalah seperti perjanjian unilateral, perjanjian dua hala dan formula untuk integrasi serantau. Baiklah, saya akan menerangkan asimilasi. Asimilasi ialah satu proses pencantuman dan penyatuan antara kumpulan etnik yang berlainan budaya menyebabkan dibentuknya satu kelompok dengan kebudayaan dan identiti yang sama. Satu proses kelompok yang berfikir, berperasaan dan bertindak secara berlainan dan menjadi satu kesatuan sosial serta budaya yang sama. Asimilasi mutlak atau sempurna menyebabkan berlakunya penghapusan penuh perbezaan dari segi budaya dan identiti. Contoh asimilasi ialah orang Melayu di Thailand mengalami proses asimilasi menyebabkan nama, bahasa dan cara hidup disatukan dengan amalan orang Thailand. Asimilasi ini wujud kerana interaksi yang erat antara kumpulan etnik yang berbeza budaya dalam tempoh yang sangat lama. Kejayaan asimilasi ialah disebabkan pertama ialah perbezaan saiz kelompok majoriti dan minoriti tidak besar dan kelompok minoriti adalah kecil. Kedua ialah kesungguhan etnik minoriti menghilangkan identiti mereka. Ketiga ialah terdapat banyak persamaan antara budaya dengan etnik yang lain. Terakhir ialah kesungguhan etnik minoriti menerima etnik yang lain. Apakah itu alkulturasi? Alkulturasi merupakan satu proses penerimaan unsur kebudayaan dalam kalangan individu atau kelompok dari sesuatu kebudayaan lain yang berbeza. Alkulturasi terjadi apabila satu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari sesuatu kebudayaan asing yang berbeza sehingga unsur kebudayaan asing itu akhirnya diterima dan diolah dalam kebudayaan sendiri. Berbeza dengan proses asimilasi, proses alkulturasi tidak menyebabkan kehilangan identiti asal masyarakat penerima itu sendiri. Sebagai contoh, alkulturasi di masyarakat Indonesia yang masih diamalkan sehingga sekarang. Yang pertama, iaitu alkulturasi dalam tradisi kulinari seperti soto, lumpia, lontong cap gome, bakso dan mie ayam yang merupakan alkulturasi budaya di Indonesia dengan tradisi Tionghoa. Yang kedua, alkulturasi dalam tradisi bangunan seperti Gereja Hati Kudu Yesus Pungaran Yogyakarta yang merupakan alkulturasi budaya Jawa dan Eropah, serta Masjid Cheng Ho Surabaya yang merupakan alkulturasi budaya Tionghoa dan budaya Islam. Yang terakhir iaitu alkulturasi dalam tradisi seni seperti Gambang Semarang
yang telah diperkenalkan sejak tahun 1930 merupakan akulturasi budaya lokal Semarang dan Tionghoa. Cekepong merupakan pementasan teater tradisional di Bali yang menjadi akulturasi budaya Jawa, Bali dan Lombok sebagai tanda penaklukan kerajaan di Lombok oleh Raja Karangasem serta Batik Lasem yang merupakan bentuk akulturasi budaya Tionghoa dan Jawa. Proses akomodasi merupakan satu proses yang memerlukan kerjasama dua atau lebih pihak yang mempunyai matlamat yang berbeza untuk membentuk satu matlamat yang memuaskan hati kedua belah pihak. Akomodasi merupakan satu proses yang menyebabkan setiap kumpulan etnik menyedari serta menghormati norma dan nilai kumpulan etnik lain dan tetap mempertahankan budaya hidup masing-masing. Suasana kompromi ini seterusnya membolehkan kelompok-kelompok yang terlibat untuk meneruskan identiti serta sikap mereka yang berasingan. Aplikasi proses akomodasi adalah sangat penting dalam perpaduan dan integrasi kelompok etnik di Malaysia. Malah ia dianggap sebagai proses yang paling utama lagi kritikal yang sudah diterima dan dihayati oleh semua kelompok etnik di Malaysia, sama ada secara peribadi atau kolektif. Ini terjadi kerana sikap positif saling hormat menghormati antara kelompok etnik terhadap nilai dan norma masing-masing yang kita boleh ungkapkan sama tapi tak serupa. Jika dilihat di luar Malaysia, Switzerland ialah negara yang mempunyai hubungan etnik yang bersifat akomodasi kerana etnik Jerman, Perancis dan Itali saling membuat penyesuaian antara mereka. Penyesuaian amat penting sebagai satu dasar untuk menyelesaikan masalah dalam hubungan etnik. Kejayaan atau keberkesanannya penyesuaian sebagai satu dasar amat bergantung kepada sikap golongan pemerintah dan kelompok-kelompok etnik berkenaan. Seterusnya, amalgamasi. Ia menjangka semua kebudayaan boleh dicair dan dijadikan satu keseluruhan bersama. Amalgamasi merupakan satu proses yang terjadi apabila budaya atau ras bercampur untuk membentuk jenis-jenis budaya dan ras baru. Syarat dalam proses amalgamasi ini adalah kumpulan dominan mestilah membenarkan proses ini berlaku dan kumpulan minoriti sudi atau dipaksa berbuat demikian. Majoriti sanggup melepaskan hak istimewa mereka namun jarang berlaku. Biasanya terjadi melalui perkahwinan campur antara etnik. Teori amalgamasi dinyatakan dalam bentuk formula iaitu A tambah B tambah C sama dengan D. Di sini A, B dan C mewakili kumpulan etnik berlainan dan D mewakili amalgam. Satu kumpulan baru akan terhasil daripada penyatuan A, B dan C. Sebagai contoh, kumpulan-kumpulan etnik yang sedia wujud mengamalkan perkahwinan campur lalu membentuk satu generasi baru atau budaya baru tanpa menuruti budaya asal mereka. Antara contoh amalgamasi yang terjadi adalah melalui kaedah percampuran budaya Portugal dan budaya Melayu, lalu terjadinya pencantuman budaya dan terbentuknya budaya baru. Selain itu, kaum yang terhasil daripada amalgamasi di Malaysia adalah perkahwinan baba dan nyonya. Saudagar Cina di Melaka pada zaman silam gemar memperistrikan wanita Melayu dari semenanjung tanah Melayu atau Sumatera. Hasilnya, suku baba dan nyonya memperlihatkan campuran budaya Cina dan Melayu yang bersinergi. Perkahwinan kaum ini banyak mengikut cara perkahwinan seperti masyarakat Cina dalam upacara Ciu Dao. Baik, segregasi membawa maksud pengasingan atau pemisahan yang meletakkan had-had dan sekatan-sekatan tertentu ke atas hubungan sosial, kontrak dan komunikasi. Secara umumnya, segregasi ini wujud dalam aspek-aspek seperti tempat kediaman, perkhidmatan dan juga dari segi sosial, adat resam, tradisi dan agama. Segregasi ini berlaku atas dasar ras, agama, kebudayaan dan lain-lain ciri etnik. Beberapa dasawasa dahulu orang kulit hitam di Amerika Syarikat mengalami keadaan segregasi ini. Pemisahan bukan sahaja berlaku di sekolah dan gereja, tetapi juga di restoran dan tempat hiburan. Pendek kata, kaum ini diasingkan dan dipisahkan daripada kaum kulit putih dalam segala aspek kehidupan. Sebagai contohnya, fenomena yang berlaku di negara Afrika Selatan dari tahun 1948 hingga tahun 1994 iaitu pelaksanaan dasar apartheid. Dasar ini bertujuan untuk mengekalkan kuasa dan kedudukan orang berkulit putih dan pada masa yang sama menindas orang berkulit hitam serta mengasingkan mereka daripada kumpulan berkulit putih.
Sebagai kesimpulannya, proses-proses seperti integrasi, akomodasi, amalgamasi, akulturasi, asimilasi dan segregasi amat penting bagi mencapai perpaduan di Malaysia. Hal ini kerana rakyat Malaysia terdiri daripada pelbagai etnik serta budaya. Justeru itu, suatu usaha perlu digembleng bagi memastikan perpaduan antara seluruh rakyat Malaysia tercapai. Soal perpaduan dan permufakatan sangat penting dalam sesebuah negara yang majmuk kerana perpaduan itu menjadi tunggak kepada kemajuan serta kestabilan dalam aspek seperti politik, sosial, ekonomi dan sebagainya. Hakikatnya, dalam mengekalkan perpaduan ianya merupakan satu proses yang rumit dan hanya akan dapat dijayakan jika rakyat memahami kepentingan negara dalam menyemai rasa toleransi tanpa sifat prasangka, stereotip dan etnosentrisme dalam diri masing-masing.